Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Zaki bin Abdul Rahim. Nombor mesej 052175. InsyaAllah hari ini Anda akan menerangkan tentang Takhtim al-Isnam. Iaitu Nabi Ibrahim memerangi amalan penyembahan berhala. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Nabi Ismail di sana, dan apabila dewasa mereka sama-sama mendirikan Kaabah sebagai rumah ibadah. Anak-anak Nabi Ismail semakin ramai dan dikenali sebagai Arab Musta'ribah. Mereka tidak mengetahui amalan penyembahan berhala ini kerana mereka mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pendatang dan musafir yang datang ke Mekah, apabila mereka pulang ke tempat mereka akan mengambil sebiji batu daripada Mekah untuk dijadikan sebagai kenangan. Dan apabila mereka berhenti di satu tempat, mereka akan tawaf, dan mereka akan letakkan batu itu, dan mereka akan tawaf di batu itu kerana rasa rindu akan Mekah itu sendiri. Seterusnya kita bergerak kepada asas penyembahan berhala. Pengasas penyembahan berhala ialah Amru bin Luhai, iaitu berlaku 500 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan seorang penjaga Kaabah selepas pengusiran Jurhum. Seorang penjaga Kaabah sebelum Amru bin Luhai. Dan pada ketika itu Amru bin Luhai mengalami sakit seperti sakit sopak, dan ianya agak teruk. Dan apabila dia kabarkan kepada dia di Balqa, ini Syam, ada mata air panas yang mampu merawat ini hama. Di sana dia melihat orang menyembah berhala. Lalu dia meminta berhala yang ada untuk dibawa pulang. Selepas dia pulang, berhala itu diletakkan di sekeliling Kaabah dan disembah. Dan jadi apabila dia pulang tu, sakit dia tu hilang, dan jadi dia membawa pulang berhala tu dan meletakkannya di sekeliling Kaabah untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif bin Rahmatullah Khan. Nombor metrik 054275. Okay, saya akan menyambung. أقداهما إسلام منه وكان منصوبا على ساحل البحر من الناحية المشلل بقديد بين المدينة والمكة. وكان العرب جميعا تعظمه وأشدهم إعظاما له الأوس والخزرج. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفته مكة في سنة الثامنة للهجرة، أرسل لي عليا رضي الله عنه فهدمه وقضى ما كان له وأقبلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في من أخذ سيفان كان الحارس بن أبي شامر الخوساني ملك الخوسان أحدهما له، والحارس هذا هو الذي قتلوا شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام. Maksudnya, berhala yang paling tua ialah Manad. Ia dibina di pinggir pantai Mahala ke arah Al-Mushallal di Qadid yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Semua Arab mengagungkannya, dan yang paling mengagungkannya ialah kaum Aus dan Khazraj. Apabila Rasulullah SAW keluar untuk membuka Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, baginda mengutuskan Ali radhiyallahu anhu ke tempat berhala tersebut. Ali telah meruntuhkannya. Seterusnya, mengambil barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala itu, lalu membawanya kepada Nabi SAW. Antara barang yang diambilnya ialah 2 bilah
pedang yang dihadiahkan untuk berhala itu oleh Al-Harith bin Abi Syamir Al-Khosani, Raja Khosan. Al-Harith merupakan raja yang membunuh Syuja' bin Wahab Al-Asadi radhiyallahu anhu, utusan Nabi Muhammad SAW, kepadanya yang mengajak kepada Islam. Falamma kana aman al-fathu da'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid wa amruhu an yantalaqu bihdahuma. Pada tahun pembukaan Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Khalid bin al-Walid dan memerintahkannya untuk bertolak memusnahkan berhala tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rahim Amirul bin Rahim Mudin, nombor matrik 054082. Hari ini saya akan membentangkan tentang fiqh sirah dalam slide saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW memasuki Mekah pada hari pembukaannya dengan menaiki tunggangan baginda. Baginda juga melakukan tawaf menggunakan tunggangannya itu di sekeliling Baitullah, iaitu Kaabah. Terdapat patung-patung berhala yang diikat dengan timah. Nabi SAW menunjukkan isyarat kepada berhala-berhala menggunakan sebatang ranting kayu di tangannya seraya berkata, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran Islam, yang hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Ayat Al-Isra ayat 81. Mana-mana bahala yang ditunjuk oleh baginda dari arah hadapan akan tumbang. Mana-mana bahala yang ditunjuk oleh baginda dari arah hadapan akan tumbang terlentang ke belakang. Sementara mana-mana bahala yang ditunjuk dari arah belakang akan tumbang tersungkur ke depan. Sehingga tiada lagi bahala yang tinggal tegak, kesemuanya tumbang. Selepas beberapa bulan pembukaan kota Mekah, semua bahala di semenanjung tanah Arab telah diruntuhkan dari singgah sananya. Para penyembahnya telah mengkufurinya. Mereka yang pernah menyembah bahala kemarin bertukar menjadi malu kerana kecetekan pemikiran mereka hingga sanggup menyembah batu yang tidak memberi manfaat atau mudarat mahupun menolak suatu kejadian. Sejak awal risalah Islam bertindak menyebarkan keburukan bahala dijadikan Tuhan ini, mencela penyembahnya serta menyeru kepada agama fitrah, menyembah Allah pencipta alam kejadian dan Tuhan sekalian alam. Semenanjung tanah Arab dikuasai oleh Arab Quraisy telah menentang dakwah ini. Mereka melihat dakwah ini sebagai satu seruan yang amat pelik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Muhammad, nombor matrik 052145. Jadi saya akan membentangkan peristiwa Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk dinamakan dengan nama lainnya iaitu Ghazwah Al-Usrah, yakni peperangan yang susah. Ia berlaku pada Rejab tahun ke-9 Hijrah, dan Tabuk ialah nama sebuah tempat yang terletak di antara Wadi Al-Qura di bumi Hijaz dengan Syam. Terus kepada poin yang pertama, sebab peperangan ini berlaku, Maharaja Rom iaitu Hercules telah mengumpulkan angkatan tentera yang besar di Syam. Rom telah mengumpulkan angkatan tentera yang ramai di Syam, termasuk daripada kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani. Tujuan Maharaja Rom iaitu Hercules mengumpulkan angkatan tentera tersebut adalah untuk menyerang Madinah dan menghapuskan negara yang baru terbina di semenanjung tanah Arab tersebut. Berita-berita tentang Madinah serta siri kemenangannya menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada beliau. Terus kepada poin yang kedua, seruan Rasulullah SAW agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketika waktu susah, panas dan musim buah-buahan dipetik. Rasulullah SAW mengajak orang ramai untuk keluar berperang. Waktu itu merupakan waktu yang amat susah dan panas. Orang mukmin yang jujur sahaja menyahut seruan tersebut dengan rela hati. Terus kepada poin yang ketiga di slide yang sebelah. Para sahabat yang kaya segera menyumbang
dan menderma seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain. Rasulullah SAW juga meminta golongan berada agar membiayai keperluan ketenteraan tersebut. Lantas mereka menyumbangkan harta benda yang banyak. Abu Bakar telah menyumbangkan seluruh hartanya sejumlah 40,000 dirham. Manakala Umar pula menyumbangkan separuh daripada hartanya. Sementara itu Uthman turut menyumbang harta yang banyak. Beliau telah mempersiapkan 1/3 keperluan tentera Islam, hingga kan Rasulullah SAW mendoakan untuk beliau dengan sabdanya, "Selepas hari ini, apa-apa yang dilakukan Uthman tidak akan memudaratkannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Hakimi bin Mustafa, nombor metrik 052166. Saya akan menerangkan isi yang keempat dalam tajuk Ghazwatul Tabuk, iaitu Wafi Qisatuddin Ja'awa ila Rasulullah yutalibuna an ya'khidahum ma'ahu ila jihad faridahum li'annahu lam yajidu ma yahmilahum alaih fawallu wa a'yanahum tafidu minad dima' hazanan ala haramanahum min syaraf al-jihad ma'a Rasulullah. Yang bermaksud, terdapat mereka yang datang bertemu Rasulullah meminta izin untuk berperang, tetapi terpaksa ditolak kerana baginda tidak memperolehi tunggangan yang boleh membawa mereka. Di sini nak menceritakan bahawa beberapa orang sahabat yang miskin datang bertemu Rasulullah, lantaran mereka tidak mempunyai tunggangan yang boleh membawa, yang boleh mereka naiki. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak dapat menyedia tunggangan yang boleh membawa kamu." Oleh itu, mereka bersurai dengan air mata berlindangan kesedihan lantaran tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. Manakala seramai 80 orang munafik tidak menyertai peperangan ini. Terdapat juga segelintir Arab Badui mengemukakan keuzuran kepada baginda dengan alasan-alasan yang tidak benar. Walau bagaimanapun, baginda tetap menerima alasan mereka itu. Rasulullah SAW berangkat dengan tenteranya seramai 30,000 orang berjuang dan 10,000 ekor kuda. Ia merupakan angkatan tentera paling besar yang pernah dilihat oleh Arab ketika itu. Baginda meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Tabuk. Baginda bermukim di situ selama kira-kira 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya daripada musuh maupun peperangan. Peperangan ini merupakan ghazwah terakhir yang disertai oleh Rasulullah SAW. Mengenai ghazwah ini, Allah Subhanahu Taala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran. Sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah, melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi maha mengasihani. Surah At-Taubah ayat 117 hingga 118.
Turut diturunkan ayat-ayat yang mencerita tentang sikap orang-orang munafik dan Arab Badui yang meminta keuzuran agar tidak menyertai peperangan. Dalam ayat-ayat ini terdapat teguran Allah kepada Rasulnya yang menerima alasan mereka. Kamu akan temui ayat-ayat ini dalam surah At-Taubah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naadi Wajidi bin Nasir. Nama matrik saya 052169. InsyaAllah saya akan membentangkan sedikit berkenaan dengan tajuk Hajatul Wada' dengan merujuk kepada kitab As-Sirah An-Nabawiyah Durus Mu'ibar karangan Dr. Mustafa As-Subai pada muka surat 97 hingga muka surat 100. Okey, Hajatul Wada' ini merupakan satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW selepas baginda diutus menjadi Rasul. Menurut setengah ahli sejarah, umat Islam yang turut sama menyertai Rasulullah SAW dalam peristiwa ini datangnya daripada pelbagai pelosok semenanjung tanah Arab, sehinggakan bilangan mereka mencapai kira-kira 114,000 orang. Antara poin pentingnya, perkara pertama yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajatul Wada' ialah kehadiran manusia yang begitu ramai bersama Rasulullah SAW. Mereka beriman dengan baginda serta patuh kepada arahannya. Pengarang menyatakan bahawa perubahan ini pasti disebabkan oleh kebenaran risalah serta pertolongan Allah dan mukjizat agama yang syumul lagi sempurna. Allah juga menunjukkan kepada mereka jalan hidayah dan membuka mata mereka kepada cahaya kebenaran. Okey. Beralih kepada poin kedua. Perkara kedua yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajatul Wada' ini ialah khutbah yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada semua manusia. Khutbah ini merupakan khutbah terakhir baginda SAW. Ia merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang diisytiharkan sejak permulaan dakwah baginda SAW, iaitu terdiri daripada prinsip-prinsip umum Islam. Okey, antara perkara yang disentuh di dalam khutbah ini saya ringkaskan. Yang pertama berkenaan dengan hak asasi manusia, iaitu kesucian darah manusia yang tidak patut ditumpahkan ke muka bumi dengan sia-sia. Yang kedua, menunaikan amanah yang diberikan. Yang ketiga, menghapuskan semua amalan riba. Yang keempat, ada tentang kesucian harta milik seseorang yang sepatutnya tidak diganggu atau diambil individu lain tanpa persetujuan pemiliknya. Okey. Ada juga disentuh berkenaan dengan hak-hak isteri dan hak-hak suami. Yang keenam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, menerangkan tentang sesungguhnya orang Islam adalah bersaudara. Okey, saya rasa setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbentangan daripada saya, dan saya akan membentangkan tentang bahasa Usamah, pengutusan Usamah. Okey. Inna akhiru ma fi'luhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linasharu da'watu wa hamayatuha. Okey, usaha terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. Ia juga merupakan usaha menghalang serangan pencerobohan dan tindakan proaktif untuk berhadapan dengan musuh yang menunggu-nunggu peluang menyerang negara Islam yang baru ditegakkan. Baginda memerintahkan beliau untuk menginjakkan kaki di sempadan Al-Balqa iaitu dan Ad-Darum di bumi Palestin. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan Muhajirin, Ansar dan orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah. Ketika angkatan tersebut berkumpul di Madinah bersedia untuk berangkat, Rasulullah SAW mula jatuh sakit. Sebagaimana kita tahu, sakit Rasulullah ini ialah sakit yang berakhir dengan kewafatan baginda. Oleh itu, bala tentera yang menangguhkan perjalanan mereka kerana untuk menunggu sehingga baginda sembuh. Mereka juga ingin mendapatkan saranan dan petunjuk baginda. Namun beberapa hari selepas itu Rasulullah SAW wafat. Ketika itu, tentera Islam juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak kepada sejarah. Baginda diwafatkan selepas tersedia anggota yang layak untuk mengharungi siri pertempuran demi amanah tersebut. Para panglima berkaliber untuk memimpin peperangan dan tokoh-tokoh agung lagi soleh untuk menguruskan negara yang telah berjaya dilahirkan. Summa
يتجلي من جعل رسول الله قيادة الجيش لأسامة بن زيد وهو شاب في سن العشرين. Selanjutnya, Rasulullah SAW telah melantik Usamah bin Zaid memimpin angkatan tentera tersebut. Padahal ketika itu beliau adalah seorang remaja yang berusia 20 tahun. Di bawah kepimpinan terdapat tokoh veteran Muhajirin dan Ansar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti keperwiraan mereka. Mereka juga lebih tua dan berkedudukan berbanding dengan Usamah. Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah dalam Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. Ia memasukkan perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan, usia dan jasa. Ia juga mengutamakan keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukannya. Seterusnya, sejarah telah mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh yang agung dan berkaliber seperti tokoh-tokoh agung ini. Namun, mereka reda untuk berada di bawah kepimpinan Usamah yang muda belia. Ini menunjukkan sejauh mana tahap pengasuhan jiwa dan akhlak yang telah mereka capai. Hasil daripada usaha, petunjuk, didikan dan tunjuk ajar Rasulullah SAW. Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tidak pernah dialami oleh mana-mana bangsa. Ini merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada keupayaan dan kepintaran para remaja. Juga kewajipan membenarkan mereka memimpin urusan-urusan jika mereka berkelayakan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Iskandar bin Ismail. Nombor metrik 052193. Ini saya akan membentangkan pasal peristiwa kewafatan Rasulullah. Seperti mana yang kita tahu, kita belajar dari kecil ya. Rasulullah ni dia tahu akan hampirnya ajal baginda ni daripada wahyu. Lepas tu pada haji wada, haji berpisah, pada khutbah terakhir baginda, dia mengucapkan selamat tinggal dah kepada sahabat. Pada para sahabat bila dengar tu jadi gelisah, jadi gelisah, dia bimbang debarnya akan tibanya ajal baginda Nabi. Terus sampai satu tahap baginda wafat. Berita kewafatan Rasulullah ni sebar besar, sebar luah kat sahabat-sahabat, menyebabkan keadaan masa tu dikacau bilau. Serta ada sebahagian sahabat ni menjadi terkedu. Jadi tak boleh nak cakap, tak boleh nak kata benda. Sampai satu tahap Umar suhu bekeng tau. Dia waktu bek menghunuskan pedang beliau ni, dia melarang orang ramai royak Rasulullah wafat. Sebab dia belum boleh menerima lagi kenyataan qada masa tu. Hanya seorang sahabat aja yang teguh jiwanya, iaitu Abu Bakar, yang boleh terima qada pada keadaan yang berlaku tu lah, akan kewafatan Nabi tu. Dia je yang boleh terima pada awal-awalnya. Lalu dia mengucuk jasad baginda masa tu. Lepas tu, lepas pada tengok kucah kacir para sahabat ni, Abu Bakar pun keluar jumpa para sahabat. Lalu dia pun baca ayat Quran, firman Allah surah Ali Imran ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Fa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Maksudnya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita boleh faham ayat ni. Dia kata Nabi Muhammad ni
adalah seorang rasul yang di mana kisah-kisah kita belajar kisah-kisah Nabi. Banyak dah Rasul Azmi mereka belum ni. Yang mana perakhirannya mereka wafat juga. Sama juga dalam keadaan Rasulullah. Mana fitrah seorang manusia ni dia akan wafat juga ganda-ganda pun, dia akan mati, dia akan meninggal dan akan dibangkitkan semula tak. Jadi kewafatan Rasulullah ni benda satu yang lazim lah dalam kehidupan manusia sebenarnya. Jadi menyebabkan kita sebagai manusia ni kena terima apa yang berlaku. Apa yang berlaku semua tu kita jangan takdir tak. Qada dan qadar kita kena terima. Kita sebagai seorang manusia dan kita kena teruskan syariat yang telah baginda sampaikan kita tak. Bila Abu Bakar baca ayat ni, para sahabat macam daripada kucai-kacir, daripada keadaan kucai-kacir belaka sedar. Datuk Umar pun dalam keadaan sebelum tu dia marah, dia waktu pergi pedang maka dia pun kata tidak terlintas firman Allah yang demikian melainkan apabila aku mendengar Abu Bakar membacanya, lantas aku terkejut dan bingung sehingga aku terduduk ke bumi kerana kedua kakiku tidak berdaya menanggungnya, dan ketika itu aku tahu bahawa Rasulullah telah wafat. Awal-awal maksudnya Umar ni macam dia tak percaya Nabi wafat masa ni. Jadi bila Abu Bakar baca ni, dia marikan jawab, dia mari kejut. Rupanya betul Nabi wafat. Sebabkan dia tak boleh nak diri pun. Umar ni kan dulu dia kita baca kisah-kisah dia suruh orang antara orang yang ingin membunuh Nabi kafir Quraisy yang backing gangster Mekah kira zaman dulu, zaman jahiliah dia. Tapi melalui Islam hati dia jadi lembut dan dia sanggup berperang, dia sanggup mempertahankan Islam dengan percaya sekali pun. Jadi bila wafatnya Rasulullah ni membawa kesan yang besar kepada diri dia dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Golongan hamba ke, golongan kafir Quraisy yang masuk Islam ke, semua. Yang mana daripada kegelapan direct Rasulullah tukar marinya Islam ni kepada agama yang benar lah, agama tauhid. Jadi kita yang ada hari ni kita berusahalah menyambung syariat daripada Nabi Muhammad SAW dan kita berusaha untuk kita cuba kau tiru sunnah-sunnah yang ditinggalkan baginda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.